الكتاب إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الكرام أصحاب الإزام شاء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah nahmaduhu nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim wasariqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ard wa iddatil muttaqin allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Maksudnya segeralah kamu menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala dan syurga yang dijanjikan yang luasnya antara langit dengan bumi disediakan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka sama ada ketika senang ataupun ketika susah, dan mereka itu menahan diri daripada kemarahan dan juga memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. InsyaAllah. Yang mati Fadil Tuan Imam kita, Tuan Jigani. Tak lupa juga Tuan Bilal. Kemudian Tuan Siak kita, imam kita yang belakang tu, duduk belakang. Dia memang dia suka duduk belakang, imam kita ni. Seorang depan, seorang belakang. Kan? Kita kadang-kadang nampak Imam Gani je, imam suara lagi tak nampak. Baik, seluruhnya saya harus datang kuasa. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat berbahagia, alhamdulillah kita merafakkan senggi-senggi puji dan syukur kepada Allah. Allah Ta'ala izinkan perjumpaan kita sekali lagi pada pagi ini, insyaAllah kita sambung kitab kita, ulasan kata-kata kalimah Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, yang mana kitab ni dikarang oleh Syekh Said Awar rahimahullah ta'ala. Baik, pagi ni kita berada di muka surat 304 304 insyaAllah. Yang ada kitab boleh simak. Baik. Seterusnya Syekh mengemukakan kata-kata hikmah yang lain. Syekh ni mana? Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari lah. Dia mengemukakan kata-kata hikmah yang lain, iaitu mata ja'alaka fi zahiri mumtasilan li amrih wa razaqaka fi batini al-isti'lam li qahrih faqad azama minnah alaika mata ja'alaka fi zahiri mumtasilan lil amri, apabila Allah Subhanahu taala menjadikan anda mengikuti perintah-perintahnya, apabila Allah Taala menjadikan anda mengikuti perintah-perintahnya secara zahir dan menurut batin, Allah Ta'ala memberi anda berhati
menyerah kepada kekuasaannya. Wa razaqaka fi batini al-isti'lam, isti'lam maknanya penyerahan diri ataupun menyerah, liqahri, bagi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mata ja'alaka fi zahiri mumtasilan li amri wa razaqaka fil batini al-isti'lam liqahri. Apabila Allah Ta'ala menjadikan anda mengikuti perintah-perintahnya secara zahir dan menurut batin, Allah Ta'ala memberi anda berhati menyerah kepada kuasaannya. Itu berarti menyerah kepada kuasaannya. Faqad azama minnah alaika. Ini berarti bahawa Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengagungkan anugerahnya kepada diri anda, pada diri kita lah. Maksudnya anda ni kita lah. Maknanya orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum tu kita lihat nombor 94 bawah. Apabila Allah Taala menghiasi zahir anda dengan takwa, apabila Allah Ta'ala menghiasi diri kita dengan takwa, iaitu mematuhi segala arah suruhan Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada batin ataupun zahir, iaitu tunduk pada kekuasaan Allah Ta'ala di samping redha dan bersabar menghadapi segala ujian dan bala bencananya, berarti dia telah memberi satu kita nikmat yang besar. Kita dah mendapat satu nikmat yang besar lah. Wa azama minnah alaika, dia kata. Sungguh kita telah mendapat satu nikmat yang besar. Nikmat melakukan ketaatan kepada Allah. Itu segi zahiriatnya. Kemudian segi batinan dia, kan, nikmat penyerahan diri kepada Allah. Mana tunduk di atas segala kekuasaan Allah Ta'ala terhadap diri kita lah. Macam tu. Ini merupakan nikmat juga. Kerana ada orang yang tak dapat macam tu. Ada orang yang tak dapat nikmat macam tu. Nikmat buat taat tak ada, dia tak dapat. Dan nikmat tunduk pada kuasa Allah Ta'ala, dia tak dapat. So kalau kita dapat, mana kita banyaklah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kerana ada orang susah nak buat taat. Kalau buat maksiat tu memang rajin dia, senang je nak buat maksiat. Buat taat kan main lagi, berkira-kira buat taat. Okey, dia dapat anugerah Allah Ta'ala lah. Mana kalau dia kaya tu, kaya buat taat, kaya dan dalam ketaatan. Ada orang kaya tapi tak taat, kan, banyak leka dan lalai dalam urusan-urusan dunia dan sebagainya. Masya Allah. Semalam saya pergi penyerahan masjid di Bandar Seri Senayan tu. Masya Allah masjidnya, punyalah besar dia, kan. Saya rasa dia punya ceiling ni, dia punya tinggi dia 4 kali ganda daripada masjid dia lah. Ceiling dia saja 4 kali ganda tinggi dia. Dengan dia punya khod dia, dengan corak-corak dia, dengan tulisan-tulisan emas dia. Masya Allah. Tuan-tuan pergilah sana tengok. Pepri tu pergilah tengok, kan. Memang besar lah. Ya. Ajar deh. Okey, Imam. Boleh esok kalau Imam nak. InsyaAllah. Ni lagi besar daripada Masjid Husin. Masjid Husin dua orang dulu kan. Masjid Husin hebat kan. Ini lagi hebat tuan-tuan. InsyaAllah. Kan? Seorang individu. Tak sanggup nak buat. Tak sanggup kan. Tapi dia sanggup buat. Masya Allah. Dan susah nak cari orang macam tu. Dia kaya. Kita boleh buat. Tak mampu nak buat kan. Nampak? Kita kata sifat zuhud tu, kan. Kaya dan zuhud tu yang susah aja tu. Ada orang banyak kaya tak mampu nak infakkan. Infak. Ni ramai juga kaya ni kan. Ramai kaya. Gaya hati lah. Kaya hati. Nanti yang penting tu. InsyaAllah.
Kalau pergi Sindayan tu tuan-tuan, singgahlah sana masjid tu. Macam tu tengok hebatnya masjid tu, besar masya-Allah. Kan? Dengan dia punya corak-corak. Sebenarnya banyak masjid yang besar, tapi dia ni lain sikit. Kerana dia punya banyak, dia punya corak-corak di dinding tu, khot-khot dia memang hebat-hebat lah. Kan? Khot dia saja ada 3 jenis saiz. 3 jenis saiz. Saiz yang agak kecil, agak besar, dan lagi saiz yang sangat besar. Saiz cuma menggunakan khat sulus. Khat sulus memang susah nak baca, tapi memang cantik lah khat dia. Cuma tempah daripada luar negara punya. Tak ada yang Malaysia, semua luar negara punya. Dia ada orang tempah sana terus pasang. Tempah terus pasang. Baik. Baik, insya-Allah kita sambung semula. Jadi apabila Allah Taala menghiasi zahir dengan takwa, iaitu mematuhi segala suruhan dan menjauhi segala larangan, itu segi zahiriat. Kemudian batin pula penyerahan diri pada Allah, iaitu tunduk kepada kuasa Allah Taala, di samping redha dan sabar di atas segala ujian dan juga bala bencana. So maknanya Allah Taala terberi kepada kita satu nikmat yang besar, satu nikmat yang sangat besar. Bukan senang nak dapat satu nikmat. Okey. Jadi tumpuan kepada ubudiyah zahir dan juga batin merupakan satu darjat yang paling tinggi daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian kita lihat di atas tu, kesempurnaan tergambar pada 2 noktah. Kesempurnaan tergambar pada 2 noktah, iaitu pertama, hendaklah manusia daripada aspek zahirnya mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, manakala segi batinnya penyerahan diri pada Allah. Semana dua ni berjalan serentak. Ini merupakan satu nikmat. Pertama, tunduk pada arahan Allah Taala. Kedua, serah diri pada Allah. Di atas segala usaha dan juga ikhtiar yang kita buat. Ialah ibadah tetap kena buat lah. Kewajipan-kewajipan, solat, semua kena buat. Amal ibadah dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, apa saja ni takdir berlaku pada kita, kena redha lah. Banyak ada orang kadang-kadang tak redha. Tak redha, menyalahkan takdir. Kata Allah Ta'ala ni zalim. Macam-macam lah tuduhan yang diberikan kepada Allah Ta'ala. Kemudian apabila batin menyerah diri pada kuasa Allah Ta'ala, manakala zahir yang menyerah kepada perintah Allah, itulah kesempurnaan pada makam ubudiyah yang jelas bertentangan dengan kehendak hawa nafsu. Itulah merupakan martabat paling tinggi yang dicapai oleh orang siddiqin. Siddiqin mana orang yang benar. Dia ada orang arifin, orang siddiqin. Ini semua martabat orang yang sufi lah, orang yang dalam menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makam syahadah. Itu makam-makam terdapat oleh sufi tu, makam syahadah. Pertama, makam musyaratah. Makam musyaratah. Kemudian makam muraqabah. Lepas tu makam mujahadah. Lepas tu makam muaqabah. Lepas tu makam musyahadah. Lepas tu makam mu'atabah. Biasa kita dengar ialah makam muraqabah. Jarang kita mendengar makam musyaratah. Musyaratah ni makam mensyaratkan dirinya. Dia mensyaratkan dirinya. Kalau nak buat taat, dia kena buat begini-begini dan sebagainya. Kalau nak dekat diri pada Allah Ta'ala, dia kena buat begini dan sebagainya. Itu dia katakan musyaratah. Dia mensyaratkan bagi dirinya sesuatu benda. Kemudian makam muaqabah. Makam muaqabah ni makam pembalasan ataupun peikopan, pensiksaan. Makam pensiksaan terhadap diri seorang hamba dalam menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud menyiksa ni lah bukan menyiksa orang lain. Dia menyiksa diri dia sendiri dalam konteks, contohnya kalau seandainya melihat satu benda yang tak elok, dia akan kifarahkan diri dia, contohnya dengan bangun malam.
dengan bangun malam. Okey. Kalau seandainya dia banyak leka dan lalai kepada Allah Taala, dalam bab makan contohnya, maka dia lazimkan dengan banyak berpuasa sunat kepada Allah Taala. Itu dikatakan makam muaqabah, mana dia menyeksa dirinya, seksa diri kan, dengan tujuan untuk membersihkan zahir dan juga batin dia lah. Kemudian makam mujahadah ni biasa kita dengarlah, berjihad, bersungguh-sungguh kepada jalan Allah Taala. Kemudian ada lagi makam makam mu'atabah. Tabah ni mana mencerca diri, dia. Disebabkan dosa dan maksiat yang dilakukan, dia dibuat, dia akan menyeksa, mencerca di atas segala kesilapan yang telah dibuat. Itu tak salah daripada konteks mutasawuf lah, macam tu. Mana terdapat makam-makam yang begitu disebutkan dalam para ulama. Baik, kemudian tuan-tuan, setelah itu Syekh memberi peringatan pada kita kepada suatu isu penting dan banyak berlaku, ialah apabila kita melihat ada khususiah tertentu kepada seseorang manusia yang membuktikan kewaliannya, timbul pada diri kita perasaan percaya kepada individu berkenaan dan menganggap dia tidak melakukan kesalahan. Maksum dan mahfuz. Maksum dan mahfuz. Kita anggap dia maksum dan kita anggap dia mahfuz. Maksum mana terpelihara lah, terpelihara daripada dosa dan kesalahan. Mahfuz pun sama jugalah. Mahfuz asal dari perkataan hafazah. Hafazah ni pelihara. Separuh daripada kalangan kita ni beranggapan begitu. Apabila seorang itu kita anggap dia sebagai wali Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita menganggap dia maksum. Dia tak ada buat salah, silap dan sebagainya. Ini salah sebenarnya. Kerana selagi mana dia tingkat wali, bukan para nabi dan rasul, sikit sebanyak dia akan ada buat kesilapan dan juga kesalahan. Masalahnya di kalangan kadang-kadang pengikut dia terlampau ta'assub terhadap pemimpin-pemimpin yang dia dah ikut tadi, sehingga apabila pemimpin tadi buat salah silap dan sebagainya, maka dia akan mencaci teruk macam-macam lah. Dan ada di kalangan mereka itu terus lari meninggalkan pemimpin tersebut. Macam tu. Tapi dia kena tahu manusia biasa, mesti ada silap dan salah dan sebagainya. Kemudian individu ini kononnya tidak boleh dicanggah, baik melibatkan perkara kecil yang dilakukan maupun yang besar. Ada yang begitu. Sampaikan tak boleh kita nak tegur dan sebagainya. Selagi mana dia atas nama manusia, tidak ada salah. Walaupun dia tingkatan wali sekalipun, boleh terbang di udara, boleh jalan di atas air dan sebagainya. Kata Musannaf. Perkara ini banyak berlaku di kalangan orang yang menempuh jalan menuju pada Allah, khususnya ketika bersama dengan guru-guru mereka. Syekh Ibn Atta'illah memberi peringatan tentang isu ini. Beliau ingin menjelaskan kadang-kadang seseorang manusia digunakan dengan khususiah tertentu, tetapi dalam masa yang sama tidak dianugerahkan kesempurnaan kepadanya. Kita kena faham. Saya beritahu pada kita, ada masanya seseorang itu Allah Ta'ala berikan dia khususiah, kelebihan tertentulah terhadap orang itulah. Doa yang mustajab, boleh terbang di udara kan, boleh jalan atas dia sebagainya kan, boleh berada di dua tempat dalam satu masa dan sebagainya. Itulah kelebihan seseorang wali yang biasa kita dengar kan. Tetapi Syekh kata dia bukan seorang yang sempurna, tu je. Kita jangan anggap dia sempurna, walaupun dia ada kelebihan tertentu. Nampak? Selagi dia bukan nabi dan rasul, selagi itu dia ada sikit sebanyak ada buat silap dan salah. Banyak yang orang kata yang salah anggap ataupun salah mentafsirkan sesuatu perbuatan wali itu ataupun seorang pemimpin yang hebat-hebat dan sebagainya. Bila dia buat salah silap dan sebagainya, habis orang tu dicaci maki dan sebagainya, ataupun ada yang terus meninggalkan pemimpin tadi, buat lagi kumpulan baru dan sebagainya. Inilah yang dimaksudkan oleh Syekh dengan kata-kata imam berikut, laisa kullu man sabata takhsisuhu kamala takhlisuhu. Bukanlah setiap orang-orang yang telah tetap oleh takhsisnya, khususiahnya itu,
kamala takhlilhu, sempurna akan kebersihannya, sempurna kebersihan. Laisa kullu man sabata takhsis kamala takhlis. Tiadalah setiap orang yang telah ada dapat khususnya itu sempurna kehidupannya, tak sempurna juga, ada juga kelemahan, ada juga kekurangan. Kadang-kadang salah anggap ni pengikut salah anggap terhadap guru. Dia anggap guru tu maksum. Macam-macam lah. Kemudian 94 bawah tu dah baca tadi kan? Okey dah. Kemudian kadang-kadang kita mendapati seseorang dikurniakan Allah Ta'ala dengan istimewaan ataupun khususiyah tertentu. Walau bagaimanapun itu tidak berarti dia telah sempurna daripada segala runtuhan hawa nafsu. Kadang-kadang bukan hawa nafsu, fitnah pun ada juga. Kan orang lain yang fitnah orang tersebut. Maka yang orang kata yang cepat bagi feedback yang tak baik ni, jika kalau ikut dia akan anggap apa benda lah guru aku ni tak betul lah, macam-macam lah. Semula kita keluarlah, cabutlah kan. Ya itulah. Baik, kemudian manusia Allah Ta'ala menjadikan maksum dan kesempurnaan secara mutlak hanyalah kepada para rasul dan para nabi juga. Hanya para rasul dan para nabi saja. Manusia selain pada para rasul dan nabi tidak terdedah daripada kesilapan ataupun kesalahan, fitnah dan sebagainya. Malah para nabi rasul pun ada juga ada fitnah. Dan nabi juga pernah kata antara orang yang paling berat ujiannya itulah para nabi dan para rasul. Para nabi rasul mereka mendapat ujian yang berat. Summa amsal fa amsal, ataupun yang seumpama dengan demikian. Apalagi kalau kita ni orang biasa ni. Kemudian sehubungan dengan itu Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang orang arif, adakah orang arif juga boleh melakukan perzinaan? Setelah menundukkan kepalanya, buat seketika beliau menyatakan wa kana amrullah qadran maqdura. Wa kana amrullahi qadran maqdura. Setiap urusan Allah Ta'ala itu merupakan kadar yang telah ditetapkan. Setiap apa yang berlaku itu urusan Allah merupakan kadar yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Itu jawapan yang dapat dibagilah kepada orang yang bertanya berkenaan dengan adakah orang arif juga melakukan perzinaan. Kalau Allah Ta'ala dah takdirkan beli itu berlaku jugalah. Tak boleh nak nafikan, tak boleh nak tolak. Cuma kita tahu para nabi rasul tu maksum kan, daripada dosa dan juga kesalahan. Kalau Allah Ta'ala mentakdirkan sebaliknya, itu berserah pada Allah, kekuasaan dia, bukan kekuasaan kita. Baik. Kemudian 95 bawah, ada nombor 95 bawah. Sebelum tu ada 95. Masuk rusiah di sini ialah perkara-perkara luar biasa seperti kemampuan untuk menempuh perjalanan yang jauh dalam masa yang singkat. Ini kelebihan contoh para wali kan. Dia boleh bergerak begitu cepat dan pantas. Dunia seperti dilipat. Kalau sebut dalam kita tasawuf kan, kita tak sufi, orang-orang yang makan wali Allah Ta'ala ni, dia boleh bergerak dengan cepat dan pantas, berada dua tempat kadang-kadang satu masa. Dunia seperti dilipat, pergerakan dengan cepat. Kemudian berjalan di udara, kemudian berjalan atas air dan juga sebagainya. Okey. Orang-orang yang mengalami kejadian luar biasa atau lazimnya disebut sebagai karamah belum tentu sempurna kebersihannya dari berbagai-bagai kotoran nafsu. Masya-Allah. Orang yang mengalami kelebihan-kelebihan tertentu ni, seperti karamat tertentu, dia bukan sempurna, tetap ada kelemahan dan juga kekurangan masing-masing. Kerana mereka bukan para nabi dan para rasul. Kadang-kadang orang yang kurniakan karamah itu belum benar-benar istiqamah dalam beribadah kepada Allah. Karamah sejati ialah istiqamah mengikuti perintah Allah Ta'ala setiap masa. Itu dikatakan sebagai karamah yang sejati. Jadi di kalangan banyak-banyak karamah ni, terbang di udara, jalan atas air, kan, boleh berada di satu tempat satu masa dan sebagainya, doa mustajab. Okey, boleh hilang sana, boleh hilang di sini dan sebagainya kan.
Kalau mengaji hilang-hilang tu keramah juga ke ustaz? Tu tak tahulah cakap kan, kejap ada kejap tak ada, kejap ada tak ada, kejap ada mengaji, kejap tak ada mengaji, hilang. Itu keramah juga ke? Tak pastilah saya lah, keramah ke tak keramah. Okey. Baik, kemudian jadi mana dia katakan keramah yang sejati? Okey, istiqamah mengikuti benar, mengikuti perintah Allah Taala setiap masa. Itu dia katakan keramah sejati. Dia istiqamah melakukan ketaatan kepada Allah Taala. Yang lain tu keramah tak? Keramah juga yang lain tu. Je tu. Kerana separuh daripada orang ni tuan-tuan, dia nakkan keramah, dia nak ikut orang itu kalau dia ada keramah, contoh boleh hilang-hilang. Boleh hilang ataupun orang kata kertas boleh menjadi duit. Kertas boleh menjadi duit. Tuan baca kalau doa kat kertas ni jadikanlah duit, aku ni miskin. Maka wali tadi pun bacalah doa. Terus bertukar menjadi duit. Selagi mana kan wali tadi boleh mentukarkan duit punya kertas jadi duit, selagi itu dia akan ikut wali tadi. Bila wali itu berdoa sampai satu masa tak jadi duit lagi, maka dia terus meninggalkan wali itu. Dia terus meninggalkan orang itu. Dia kata orang ni dah tak ada keramah. Maknanya dia ikut orang tu kerana orang tu ada keramah. Itu je. Selagi mana orang tu tak ada keramah, habis dia tinggalkan orang tu. Dia tak nak ikut lagi dah. Dia tak betul lah cara dia kan. Aja tu. Kemudian keramah sejati istiqamah mengikuti perintah Allah Taala setiap masa. Dan kata-kata hikmah ini tuan-tuan, Syekh Ibn Athaillah mengingatkan agar murid tidak berkeinginan untuk memperoleh karamah. Jadi Syekh ingat kita belajar tuan-tuan, jangan duk sibuk nak karamah. Nakkan karamah tu, nakkan karamah ni dan sebagainya. Nakkan muka bercahaya-cahaya. Kata kan? Bila orang nampak tu bercahaya, bersinar-sinar muka kau, silau mata dan kan? Kalau dalam golap tu cukup hanya orang tu aja. Sekarang muka dia bercahaya. Tak payah kita nak pasang api semua, pasang lilin semua tak payah. Kerana cukup dengan muka orang yang bercahaya. Adakah itu yang kita nak? Kan? Baik, kemudian jadi Syekh Athaillah kata mengingatkan kita agar murid tidak berkeinginan untuk memperoleh karamah. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, jika mengingatkan segala para wali pun dapat ditipu oleh syaitan. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, wali pun boleh ditipu oleh syaitan. Apalagi kalau wali wali untuk nikahkan anak pun boleh lah gitu lah. Ditipukan syaitan kan. Wali jugalah kan. Kerana ada juga kerana wali pun datang menjawab agama, marah-marah, mengamuk, dia kata apa ni perlu sangat ke nak sijil nikah ni, dia kata. Nak nikah, bila nak nikah kita nak tengok sijil nikah mak ayah kan. Dia tak puas hati, datang marah-marah, mengamuk dan sebagainya. Susah sangat ke nak nikah. Susah sangat ke nak kahwin ni, kata. Susah sangat ke nak kahwin. Okey. Macam semalam pun ada satu, semalam hari tu ada satu kes marah-marah. Sebab borang tu bila dah prim borang daripada SPIM, dia kena ada sign tanda tangan imam. Tu tak imam? Kena tanda tangan imam Korea. Lelaki ni dia tak nak. Boleh tanya apakah keperluannya kepada sign borang tanda tangan imam ni, dia kata. Dah tuan-tuan, dah itu dia punya prosedur dia, ikut je lah. Pukimak, dia kata. Astagfirullah. Dia kata pukimak. Dia kata pukimak. Banyak kali dia cakap. Budak-budak ofis ni bengang je. Kau siap kata. Semua mak lelaki tu. Duda nak kahwin dengan janda. Itu. Macam tu ke nak berurusan? Kau nak nikah tak nak nikah? Kalau nak nikah ikut je lah, apa masalah dia? Susah sangat ke nak pergi jumpa imam tu? Imam tu saya. Bukannya kita suruh dia berlari keliling padang 100 kali, tak ada. Bukannya suruh ambil cangkul pergi keliling tanah, tak ada. Just pergi jumpa imam, sign, terus imam tantangan, tu je. Susah sangat ke? Dia kata bukan imam, aduh ya. Sakit jiwa aku.
Kan? Besok tu 2-3 hari kemudian datang balik. Sonyap dia. Bakal rumah ni yang uruskan. Dia sonyap ke ujung tu. Yang lain semua budak berhati je. Semua nampak dia. Nak tak nak datang jugalah, kan? Benda tu senang je, simple je, bukan susah sangat pun. Kan? Macam tu. Kadang dia ada kelas dengan imam. Ada juga kadang ada kelas dengan imam. Lepas tu kono pula jumpa imam tu. Tentang imam. Tu dia bengang ke. Bengang dia dah marah dengan imam tu. Baik, kemudian dengan itu mungkin saja seseorang mengalami perkara luar biasa melalui syaitan atau dibantu oleh syaitan. Mungkin juga seorang itu mengalami satu perkara luar biasa tadi melalui syaitan ataupun syaitan bantu dia. Kenapa dia boleh terbang di udara? Mungkin syaitan bantu dia. Kita tak tahu. Kenapa dia boleh jalan atas air? Mungkin syaitan bantu dia. Mungkin dia ada berdamping dengan syaitan dan sebagainya, kita tak tahu kan. Cuma kita jangan sangka buruk je lah. Tapi kalau betul lah benda itu berlaku, tuan-tuan, mana na'udzubillah min zalik lah. Mana kelebihan yang dapat tu hasil bantuan syaitan. Kalau Allah Ta'ala yang bagi pada dia. Jadi sehubungan dengan itu, tuan-tuan, kalau kita melihat perkara-perkara luar biasa, hendaklah dilihat bagaimana kedudukan orang itu di sisi Allah Ta'ala. Bagaimana ibadahnya dan hubungan dengan Allah Ta'ala, bagaimana hubungan dengan masyarakat. Ada tak bercampur gaul dengan masyarakat? Kalau bercakap dengan orang lain tu, ada tak dengan nada yang tinggi, dengan nada yang kasar dan sebagainya? Jadi kalau cakap pun nada dengan kasar, kan, main pukimak macam tu. So macam mana kita nak respect dengan dia? Walaupun dia boleh jalan atas udara ke, ataupun boleh terbang di udara, kan, jalan atas dia sebagainya. Kat situ pun kita nampak lah tak betul kan cara dia. Nauzubillah. Baik, seterusnya, ini tidak membawa maksud, kita tengok atas balik. Ini tidak membawa maksud bahawa apabila kita melihat seseorang itu dikurniakan dengan keistimewaan tertentu, bermakna Allah Ta'ala telah menyempurnakan daripada setiap perkara. Ini tak bermaksud begitu. Bila kita nampak seorang itu dapat kelebihan-kelebihan tertentu, bukan makna setiap sudut dia dah sempurna. Tak ada, tentu lagi. Kerana itu kita perlu berinteraksi dengan mereka yang lain daripada para rasul atas dasar mereka manusia yang terdedah kepada melakukan kesilapan dan kebenaran, dan tidak meyakini mereka memiliki kesempurnaan secara mutlak. Baik, kemudian golongan yang mengamalkan sikap keterlaluan terhadap guru ataupun syekh kadang-kadang juga boleh jadi sesat. Orang yang terlampau ekstrim, terlampau ekstrim kepada guru ataupun seorang syekh, kadang-kadang dia pun boleh jadi sesat juga. Apalagi kalau syekh itu pula tak ada sanad-sanad dia, tak ada pula diiktiraf pula dan sebagainya. Oleh tarikat-tarikat dia tak iktiraf, ditakuti akan menyebabkan, kan, tergelincirlah macam tu. Kemudian mereka melihat kemungkaran dilakukan oleh guru-guru sebagai bukan perkara mungkar. Nampak? Kadang-kadang tentang timbul pada diri mereka sikap angkuh dan sombong kerana melihat kelemahan dan kekurangannya. Dua isu ini adalah perkara penting kerana ia menghubungkan antara khususiah dengan kesempurnaan dan kebersihan dari tarikan runtungan hawa nafsu. Pernah ceritakan bahawa seorang syekh ingin menguji muridnya. Satu hari, tuan-tuan, ada seorang syekh ni diuji murid dia. Lantas beliau melakukan perkara pada hakikatnya adalah harus, tetapi pada zahirnya kelihatan salah. Dari segi hakikatnya benda tu boleh dibenarkan Islam, tapi segi zahirnya salah macam melanggar hukum lah, melanggar hukum Islam dan sebagainya. Jadi semua murid-murid, tuan-tuan, membantah tindakan guru dan melarikan diri daripada guru tadi, kecuali tinggal seorang je. Yang lain semua habis cabut lagi. Dia tengok nampak guru ni lain macam je, kan, perbuatannya, amalan dan sebagainya, maka dia terus cabut lagi.
Lalu Syekh tadi bila tinggal seorang dan murid ni, hanya seorang yang masih setia, lain semua dah cabut lagi. Lalu Syekh tadi pun bertanya pada murid yang masih kekal tadi, apakah yang menyebabkan anda masih kekal bersama dengan kami? Dia kata, kenapa engkau ni duduk masih kekal dengan aku ni? Yang lain semua dah cabut lagi ni. Bila nampak dia buat aku buat satu kesalahan, dia terus cabut lagi. Dia tak pernah tanya pun kenapa guru buat begini, kenapa lakukan macam ni dan sebagainya, kan? Sebab kita jangan cepatlah menghitung, jangan buat cepat satu kesimpulan. Contohlah kalau kita nampak seorang guru tu dia minum arak, dia menggunakan botol arak, dia minum menggunakan botol arak, tapi dalam botol itu bukannya air arak, air biasa. Jadi bagi yang cepat membuat satu kesimpulan yang tak elok ni, dia anggap ini guru ni minum dah teguk arak dah ni, nampak dah huyuh hayang dan sebagainya. Tapi dalam tu bukannya arak, air biasa je. Jadi mana-mana yang cepat buat telahan yang tak baik ni, terus cabut lagi lah. Ni semua tak betul lah ni, guru ni dah sesat dah ni. Gitu. Contohlah kan, macam tu. Baik, kemudian Syekh berkenaan bertanya kepada muridnya yang masih kekal tadi, apakah menyebabkan anda masih kekal bersama dengan kami ni? Jadi apa jawapan murid dia tuan-tuan? Dia kata, saya berguru dengan Tuan Syekh atas dasar Tuan Syekh bukan seorang yang maksum. Dia kata, saya berguru dengan Tuan ni atas dasar Tuan ni bukan seorang maksum. Sebanyak Tuan mesti ada buat silap dan salah. Jadi saya tetap tak akan lari. Selagi mana belum habis berguru, selagi itu saya tak akan terus berguru. Sebab ada juga kadang-kadang orang ni bila tak tahan ujian dan sebagainya, terus cabut lagi. Itu sebabnya untuk jadi orang seorang berjaya mesti ada istiqamah satu, mesti ada tulul zaman, panjang masa. Nak berguru kena panjang masa. Tak boleh guru sekejap dah sebenarnya. Sebabnya kalau orang dulu tuan-tuan, orang alim dulu dia berguru sampai 10 tahun, 20 tahun ngaji Mekah, ngaji di Mesir, kan? Ngaji di pondok dan sebagainya. Ini baru ngaji setahun dah balik. Bila tanya, dah habis ke? Dah alim, kata. Dah alim. Banyak lagi kitab tuan-tuan tak habis. Yang dah kata mungkin kitab Jurumiyah je, habis kitab lain tak hatam lagi. Kalau fiqh tu matan goyah, matan Abi Sujah ataupun matan goyah, matannya yang hafal, habis syarahnya kau tak belajar ke? Tak payah belajar kita, apa nak belajar. So dah alim dah ni, dah alim dah. Tu tak ngaji lagi, tak ngaji dah alim dah. Tak betul lah tu. Kerana nak alim ni mesti tulul zaman, panjang masa nak mengaji. Tak boleh sekejap dah nak mengaji. Baik. Kemudian yang jelas tuan-tuan, apabila persahabatan dan pendampingan dilakukan di atas asas ususiah dan kebersihan, maka timbullah sikap melampau atau reaksi sebaliknya. Yang jelas tuan-tuan, apabila persahabatan ataupun pendampingan dilakukan di atas asas ususiah dan kebersihan, maka timbullah sikap melampau dan reaksi sebaliknya. Mana dia mendamping dengan orang itu, guru itu, contoh disebabkan guru itu jadi wali. Disebabkan guru itu ada taraf wali, maka dia berguru. Bila habis taraf wali dia, tak nak guru lah. Contoh tadi boleh menjadi menukarkan duit pada wang, menukarkan kertas menjadi duit, menukarkan kertas menjadi duit, ataupun menukarkan kertas menjadi emas. Selagi mana dia buat tu jadi, selagi tu dia berguru orang tu, dia ikut dia orang kan. Habis bila dah tak jadi lagi dah, kalau dia doa tu kertas tu tak jadi emas lagi dah tetap jadi kertas. So tak ada lah, tak nak ikut lagi dah, dia cabut lagi. Mana dia berdamping orang tu dengan sebab ada kelebihan orang itu. Tak ada kelebihan, dia tak nak damping. Baik, kemudian ini seberlainan apabila anda bersahabat dengan seseorang berdasarkan khususiah yang dianugerahkan kepadanya daripada satu aspek, dan dalam masa yang sama anda merasakan ia juga tidak mustahil terjerumus ke lembah kesalahan.
anda berpegang dengan batasan-batasan syarak di dalam berinteraksi dengan perkara tadi. Apabila anda melihat dia buat salah, anda naklah bermuzkarah dengan adabnya, dengannya dengan penuh adab. Nampak tak? Okey. Apabila anda melihat kesalahannya, anda bermuzkarah dengannya dengan penuh adab. Bagi pengarang, kerana itu Syekh Senawa, cara begini adalah salah. Sekiranya kita tidak melihat kecuali kesempurnaan, ini merupakan tempat yang menjadi titik tolak ikutan kepada orang ramai. Pemikiran sebegini akan menyelamatkan orang yang menempuh perjalanan menuju Allah Ta'ala daripada terjebak daripada sikap keterlaluan. Jadi dia kata, kalau Syekh Awal kata, kalau kita nak muzkarah pun tak guna juga. Dia kata, tak muzkarah pun tak apa. Tapi kalau muzkarah pun boleh, tak ada masalah. Tanyalah dengan guru tu kenapa dia buat macam tu. Kan? Tapi kalau tak muzkarah dengan anggapan bahawa guru itu bukan seorang maksum pun tak ada masalah. Kita dah tahu dah dia bukan seorang maksum, tu tak ada masalah. Janganlah kita meninggalkan dia disebabkan adalah satu kesalahan saja. Kita tak nampak kebaikan-kebaikan lain yang ada pada dia. Kita ulang semula. Apabila anda melihat kesalahannya, anda bermuzkarah dengannya dengan penuh adab. Bagi pengarang Syed Awo, cara begini adalah salah. Cara yang mana ni yang salah ni? Muzakarah ke ataupun menganggap bahawa kata wali itu tak buat salah. Tak buat salah ataupun tak buat silap. Ini tak dapat dipastikan. Bagi pengarang Syekh Awo, cara begini salah. Biasanya domain ni dikembali pada yang paling dekat. Kalau kita tak faham ayat ini, mungkin dia kembalikan pada marjak yang paling dekat lah. Kalau merajak pada paling dekat, maksudnya apabila anda melihat kesalahannya, anda bermuzkarah dengannya dengan penuh adab. Macam tu. Bagi pengarang Syekh Sawo, cara ini yang salah. Sekiranya kita tidak melihat kecuali kesempurnaan, ini merupakan tempat yang menjadi titik tolak ikutan kepada orang ramai. Kalau kita melihat satu benda tu tak ada kecuali sempurna je, mustahil lah. Kerana setiap orang tu ada kekurangan dan juga kelemahan. Bila kita anggap orang tu sempurna, perfect semua perkara, inilah satu benda yang salah. Satu benda yang salah. Pemikiran sebegini akan menyelamatkan orang yang menempuh perjalanan menuju Allah Ta'ala daripada terjebak dalam sikap keterlaluan je tu. Okey, habis. Kemudian Syekh Ta'ilah menyatakan laisa kullu man sabata takhsisuhu kama la takhliluhu. Ada sambung lagi tu, tak habis lagi tu. Cukup sampai situ. Baik, kemudian kita lihat kitab Kekeluaran Rumah. Inilah jawapannya. Bersalam dalam solat sudah. Doa kunut subuh dah 188. Solat sunat qabliyah maghrib. Okey, ni pun isu juga ni. Solat sunat qabliyah maghrib. Boleh tak boleh buat ni? Ada orang tak nak buat. Jadi apakah hukum solat sunat qabliyah sebelum maghrib? Jawapannya ulama khilaf. Nampak? Ulama khilaf sembahyang sunat sebelum maghrib kepada 3 kaul, 3 pendapat. Yang pertama, sunat ghairu muakkad, sunat yang tidak dituntut. Inilah pendapat Imam Syafi'i dan juga ulama Az-Zahiri. Syafi'i ada pendapat begini dan ulama Az-Zahiri pun ada pendapat begini. Mana dalilnya? Dalilnya berdasarkan kepada hadis. Hadis yang terima daripada Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu qabla salatul maghrib." Qala fi salisa liman syaa. Qala fi salisa liman syaa. Karahiyatun
karahiyatun an yattakhizaha an-nasu sunnatun. Sunat sebelum solat maghrib, salu mana sembahyanglah oleh kamu akan sembahyang sunat sebelum maghrib. Qala fi salisah, kemudian Nabi berkata pada kali yang ketiga, liman syaa, bagi orang, bagi sesiapa yang nak, bagi sesiapa yang nak. Nabi kata siapa yang nak boleh buat. Karihatun ayatakhizaha an-nasu sunnatun. Baginda bimbang orang ramai akan menganggapnya sebagai satu sunnah, sebagai satu kewajipan. Jadi Nabi kata pada kali ketiga liman syaa. Kenapa kami Nabi kaitkan dengan liman syaa, bagi siapa yang tak? Kerana ditakuti orang akan menganggap benda itu benda wajib ataupun benda sunat. Itu sebab Nabi kata liman syaa. Kemudian Imam Tabarani berkata, lam yurid nafya istihbabiha li'annahu la yumkinu an yu'mara bima la yustahabbu, bal hadzal hadis min aqwal al-adillah ala istihbabiha. Wa mana qawlihi sunnatun ay syariatun wa tariqatun lazimatun. Syariatun wa tariqatun lazimatun. Daripada hadis ini Nabi SAW berkata, Nabi bukanlah bermaksud menafikan solat sunat maghrib, solat sunat sebelum maghrib. Ini kerana tidak mungkin baginda menyuruh satu perkara yang bukan sunat. Bahkan hadis ini adalah sekuat-kuat dalil tentang sunat solat sebelum maghrib. Maksud sunnah dalam hadis ini ialah syariat yang diwajibkan. Syariat yang diwajibkan. Imam Tabarani berkata berkenaan hadis tadilah, salu qabla maghrib, hadis Abdullah Al-Mughaffal Al-Muzani tadi kan dia kata situ liman syaa, bagi siapa yang tak. Jadi Imam Tabarani dia ada ulaslah hadis itu, hadis tadi kan. Apa kata Imam Tabarani? Dia kata daripada hadis ni Nabi bukanlah bermaksud menafikan sunatnya solat sunat sebelum maghrib. Bukan mana Nabi nak menafikan solat sunat solat maghrib. Okey. Ini kerana tak mungkin baginda menyuruh suatu perkara yang bukan sunat. Bahkan hadis ini adalah sekuat-kuat dalil tentang sunatnya solat sebelum maghrib. Nampak? Maksud sunnah dalam hadis itu ialah syariat dan jalan yang diwajibkan. Syariat ataupun jalan yang diwajibkan. Sebenarnya bolehlah gitu. Cuma dia sunat ghairu muakkad. Kerana sunat ada dua kan, sunat muakkad, ghairu muakkad kan. Jadi ini bukan sunat ghairu muakkad, tapi hanya sekadar sunat, dia kata Imam Tabarani. Kemudian daripada Anas bin Malik, beliau berkata, laqad ra'aitu kibar ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna as-sawari indal maghrib. Sesungguhnya aku melihat para sahabat Nabi SAW yang utama berebut-rebut segera mendapatkan tiang-tiang di masjid untuk solat sunat sebelum maghrib. Hadis inilah yang dijadikan dalil oleh Imam Syekh Ibrahim Bajuri dalam kitabnya Hasya Al-Bajuri tentang sunatnya mendirikan solat sunat sebelum maghrib. Tentang sunatnya mendirikan solat sunat sebelum maghrib. Tetapi dia bukan ghairu muakkad. Bukan muakkad. Dia bukan muakkad, tapi ghairu muakkad saja. Sunat yang tidak dikuatkan. Tapi dia tergolong sunat lagi. Masih lagi tergolong sunat. Cuma ghairu muakkad. Betul betul, okey. Kemudian daripada Abdullah bin Mughaffal, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, di antara azan dan iqamah ada solat. Di antara azan dan iqamah ada solat. Nabi mengulang 3 kali. Kemudian Nabi berkata pada kali yang seterusnya, bagi sesiapa yang mahu, baginda takut perkara itu dianggap wajib oleh orang lain. Kenapa Nabi kata liman syaa, bagi siapa yang mahu? Supaya jangan di kalangan para sahabat itu buat kesimpulan bahawa benda itu wajib. Sebenarnya benda itu tak wajib, sunat sahaja, kan? Sunat sahaja, bukan wajib. Kemudian pendapat ulama. Imam Nawawi berkata dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab,
juzuk yang keempat slash 8 ni, 8 ni muka surat 8 mungkin. Dan dia kata dalam solat sunat 2 rakaat sebelum maghrib terdapat 2 pandangan masyhur di kalangan para ulama Khurasan. Walau bagaimanapun pendapat yang sahih, pendapat yang benar antara kedua-duanya ialah sunat mendirikan solat 2 rakaat sebelum maghrib. Sunat mendirikan 2 rakaat sebelum solat maghrib. Ini berkata Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab. Macam tu. Kemudian dalam kitab Nihayatul Zin. Nihayatul Zin dikarang oleh Syekh Umar Nawawi Al-Bantani, ya. Muka surat 99, beliau menulis, dia kata disunatkan melakukan solat 2 rakaat yang ringan sebelum maghrib berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyanglah kamu sebelum maghrib. Sembahyanglah kamu qabla maghrib, sallu qabla maghrib. Dan juga berdasarkan hadis yang lain, antara azan dan iqamah terdapat solat. Antara azan dan iqamah terdapat solat. Solat sunat lah. Macam tu. Ini disebut oleh Syekh Umar Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatul Zin. Okey, sebenarnya adalah kaul-kaul pendapat-pendapat yang menyatakan bahawa boleh sembahyang sunat sebelum maghrib. Okey, ni pendapat kedua harus. Ini adalah pendapat daripada Imam Hambali. Pendapat menyatakan solat sunat ni harus adalah pendapat Imam Hambali. Kenapa? Kerana berdasarkan kepada hadis. Hadis riwayat Muslim, kunna nusalli ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ghurubi syamsi qabla salatil maghrib. Faqultu lahu akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallahuma? Akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallahuma? Qala kana yarana nusallihima falam ya'murna walam yanhana. Falam ya'murna walam yanhana. Dia tidak suruh kami dan dia tak tegah kami, kata Nabi. Kami pernah solat sunat sebelum masuk maghrib, sebelum solat fardu maghrib. Aku bertanya kepadanya, adakah Rasulullah SAW pernah melakukannya? Adakah Nabi pernah lakukannya? Anas membalik lalu menjawab, dia kata, baginda melihat kami melakukannya, baginda tak menyuruh kami dan juga tidak melarang. Ini yang timbul harus tu. Yang timbulnya solat sunat tu harus sebelum maghrib. Ini pendapat yang dipelopori oleh Imam Hambali, Allah Ta'ala. Baik, kemudian yang ketiga, tidak sunat. Tidak sunat macamnya khilaf aula ataupun makruh. Khilaf aula maksudnya pendapat sebaliknya. Mana pendapat sebaliknya itu lebih kuat. Dia kata itu pendapat daripada siapa? Itu pendapat daripada Imam Hanafi. Ulama Hanafi menyatakan dia khilaf aula. Khilaf aula tak afdal lah. Mana sebaliknya, sebalik daripada sunat tadi. Dan ulama Maliki menyatakan hukumnya makruh pula. Maliki kata hukumnya makruh. Kemudian hadis seterusnya, hadis dia hujah dia kata ada satu hadis, su'ila Ibnu Umar an raka'ataini qabla al-maghrib. Faqala ma ra'aitu ahadan ala ahdi Rasulillah sallallahu yusallihima. Ibnu Umar ditanya tentang solat sunat 2 rakaat sebelum maghrib. Maka beliau menjawab, dia kata, aku tak pernah melihat siapa pun yang melakukannya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat daripada Abu Daud. Ini hujah adalah. Ini hujah daripada pendapat yang ketiga tadilah. Tidak sunat ataupun khilaf aula. Kemudian biqiyas, ia diasaskan kepada larangan bahawa tidak ada solat selepas menunaikan solat asar sehingga masuk waktu maghrib. Ada qiyas kat situ pula. Dia kata, sebabkan selepas asar tak ada sembahyang sunat, semaknanya lepas maghrib, sebelum maghrib tak ada sembahyang sunat, dia kata. Macam tu. Okey. Kemudian pembincangan hadis Ibn Umar. Hadis Ibn Umar yang mana satu? Hadis Ibn Umar. Hadis Ibn atas sekali. Suila Ibn Umar kan? Ara'ata ini kan? Okey, di atas. Okey, tentang pembincangan tentang hadis Ibn Umar ni. Tentang hadis Ibn Umar yang tak pernah tidak pernah melihat siapa pun yang melakukannya pada zaman Nabi. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab menyebut ulasan daripada Imam Al-Baihaqi
dan para ulama hadis tentang riwayat tersebut. Imam Baihaqi dan para ulama hadis menyatakan bahwasanya beliau Ibnu Umar telah menafikan sesuatu yang beliau tidak mengetahui tentangnya. Sedangkan yang demikian itu, iaitulah solat sunat sebelum maghrib, telah ditetapkan oleh para sahabat yang lain yang mengetahuinya. Nampak? Jadi kemungkinan Ibnu Umar tak mengetahui perkara tadi, sedangkan para sahabat lain tahu. Kan? So mana banyak sahabat yang tahu berbanding yang tak tahu. Jadi kita ikut yang tahulah. Kerana para sahabat pun antara orang yang boleh kita ikut. Macam tu. Kemudian kata Imam Nawawi pula, oleh itu naklah mendahulukan riwayat daripada mereka para sahabat yang menetapkan sunatnya salat sunat sebelum maghrib disebabkan mereka lebih banyak. Nampak? Jadi pendapat sahabat yang melihat tu lagi ramai berbanding dengan yang tidak melihat. Okey, sebabkan mereka lebih banyak mengetahui yang tidak diketahui oleh Ibn Umar. Kaedah usul fiqh yang sudah disepakati menyatakan bahawa mereka yang menetapkan satu hukum didahulukan daripada yang menafikannya. Ini kaedah usul fiqh. Mereka yang menetapkan satu hukum didahulukan daripada orang yang menafikan hukum. Apalagi yang orang kata menetapkan tu lagi ramai pula berbanding yang tak tetapkan. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan adanya dalil-dalil solat sunat sebelum maghrib dan tidak ada dalil yang melarang melakukannya, maka pendapat yang kuat adalah solat sunat qabliyah maghrib merupakan antara solat sunat rawatib yang ghairu tidak muakkad. Dia tidak muakkad, semua sunat saja. Sunat biasalah, macam tu. Kalau sunat biasa tak ada masalah lah. Tuan-tuan buat kan. Bila time maghrib tu kan, orang sunat dia bercakap, borak sana berborak sini, sampailah imam qomatkan baru dia bangun. Macam tu. Tak ada adab lah. Orang semayang kau bercakap. Macam tu. Kalau kau tak bercakap lain, duduklah senyap berzikir kan. Kau tak nak sunat tak apalah. Contohlah, bukan orang sini, orang England lah. Okay. Macam tu. Baik, kemudian walau bagaimanapun para ulama menyatakan naklah tidak melazimkan melakukannya setiap hari supaya tidak beranggapan bahawa dia menjadi solat sunat rawatib yang muakkad. Cuma para ulama kata kalau boleh jangan dibuat setiap hari. Tidak melazimkan melakukan setiap hari supaya tidak beranggapan ia menjadi solat sunat rawatib yang muakkad ataupun dituntut. Wallahu a'lam bissawab. Sampai situlah. InsyaAllah akan datang sunat qabliyah pula. Okey, ada soalan tak? Pertanyaan ada? Ada? Tak ada Okey, tak ada, kita tutup terus. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa alam taqabbala wa rizqan halalan barakatan katsira. Wasi'an ya fatay ya alim nawalana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'ala fa'arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma inna na'udzuka min ilmin la yarfa' wa min nafsin la tashfa' wa min qalbin la yasha' wa min du'ain la istajaba laha ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna wa fahma ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah. Qabalallahu minkum.